Kapit berpotensi menjadi destinasi pelancongan menarik di Sarawak. Kita langsung ke Bumi Kenyalang bersama Damia Cassandra Manja untuk butiran lanjut. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan IPT swasta dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan yang telah melapor diri di IPTA atau IPTS di Sarawak wajib menjalani saringan COVID-19 di klinik kesihatan terdekat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan arahan baru tersebut dalam mesyuarat hari ini. Sehubungan dengan itu, JPBN meminta pihak pengurusan IPTA dan IPTS berhubung dengan pejabat kesihatan bahagian dengan segera. Sementara itu, Sarawak mencatat satu lagi kes positif COVID-19 hari ini, menjadikan sebanyak 718 kes direkodkan di Sarawak setakat ini. JPBN dalam kenyataan medianya mendedahkan kes baru di daerah Kuching ini melibatkan seorang lelaki warga tempatan yang baru balik dari negara Kuwait. Kes yang dikategorikan sebagai kes import yang telah mendapat jangkitan semasa berada di luar negara dan kes telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak untuk mendapat rawatan lanjut. Siasatan lanjut dan pengesahan semua kontak kepada kes ini masih dijalankan. Kapit berpotensi dijadikan destinasi pelancongan menarik di Sarawak sekaligus mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, dengan adanya jaringan jalan raya, perjalanan menjadi lebih singkat ditambah pula dengan pemandangan yang indah sepanjang perjalanannya, ia bakal membawa Kapit untuk lebih dikenali di mata dunia. Berucap pada majlis makan malam bersama masyarakat di Dewan Suara Kapit, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menzahirkan rasa bangga dengan pembangunan yang ada di bahagian tengah Sarawak. Menyentuh mengenai projek-projek untuk rakyat yang sedang dilaksanakan dan yang telah siap, beliau yakin perubahan sosioekonomi di Kapit akan terus berkembang. The whole Kapit division will be connected. Belum lagi api dan air. They want it separate. Ada juga NSEB, Sares, Sawas. Bisa dia. Jadi saudara, tuan-tuan di Kapit ini, you don't worry. As long as we manage our resources properly. Jelasnya lagi, dengan adanya Upper Rajang Development Agency, URDA, pembangunan di kawasan tengah Sarawak dapat dimajukan dengan lebih cepat dan kerajaan akan terus memberi peruntukan dalam membawa kemajuan di kawasan luar bandar demi kesejahteraan rakyat. Dalam siri lawatan kerja beliau ke Kapit, beliau turut dibawa meninjau beberapa projek rakyat di Kenawit dan Song. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Kementerian Utiliti jalinkan kerjasama bagi pembangunan modul dan penganjuran latihan serta kursus kompetensi berkaitan pengedaran gas bertekanan rendah di Sarawak selaras dengan Ordinan Pengedaran Gas 2016 dan peraturan gas yang diperkenalkan di negeri ini. Menurut Timbalan Naib Chancellor UNIMAS bagi Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim, untuk tujuan itu Fakulti Kejuruteraan UNIMAS telah mewujudkan beberapa modul kursus kompetensi termasuk kursus orang bertanggungjawab gas yang perlu dihadiri oleh semua perniagaan yang mempunyai perpasangan gas seperti restoran di kompleks beli belah dan kedai-kedai dobi. Jelasnya, bagi pekerjaan yang melibatkan pemasangan sistem gas tekanan rendah, UNIMAS akan menawarkan sijil kompetensi pemasangan sistem gas dari peringkat 1 hingga 3. Sijil-sijil tersebut merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh Kementerian Utiliti bagi para kontraktor untuk terlibat dalam sistem pemasangan dan penyelenggaraan gas tekanan rendah di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UNIMAS dan Kementerian Utiliti di Kota Semerahan. MOU berkenaan ditandatangani oleh Profesor Dr. Wan Hashim bagi pihak UNIMAS, manakala Kementerian Utiliti diwakili oleh Setiausaha Tetapnya Datuk Insinyur Elis Jawan Empaling dan disaksikan oleh Dekan Fakulti Kejuruteraan UNIMAS Profesor Madya Insinyur Dr. Siti Norlinda Taib. Sementara itu, Datuk Insinyur Elis dalam ucapannya menyifatkan MOU berkenaan sebagai tepat pada masanya dalam usaha Sarawak untuk melahirkan lebih ramai anak tempatan yang cekap untuk menceburi aktiviti dalam industri pengedaran gas.
Katanya UNIMAS diyakini dapat memudahkan jalan dalam membangun dan mewujudkan sukatan kursus dan latihan kecekapan berkaitan gas yang sesuai untuk Sarawak. Beliau memberitahu industri pengedaran gas di Sarawak masih dalam peringkat awal, tetapi kementerian merancang untuk memperluas liputan pengedaran gas ke seluruh negeri menggunakan sistem-sistem saluran paip secara maya dan konvensional di bawah rancangan Malaysia ke-12. Untuk rekod Ordinan Pengedaran Gas 2016 mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 2018 yang memberi kuasa penuh kepada Sarawak melalui Kementerian Utiliti untuk mengawal aspek ekonomi, teknikal dan keselamatan industri pengedaran gas di negeri ini. Majlis Seni Sarawak MSS akan terus pergiatkan penganjuran program bagi menjaga dan memartabatkan kesenian serta kebudayaan ke bahagian-bahagian lain negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif MSS Syarkawi Amit berkata, ia adalah usaha bagi memastikan budaya pelbagai etnik dapat dikekalkan dan diwarisi generasi seterusnya. Perhaps there are so many other events that we are going to introduce, especially next year. We are throughout the state of Sarawak, not only Kuching. Jelasnya lagi, MSS juga menerima respon yang cukup menggalakkan untuk mengadakan pertandingan terbuka kepada peserta yang berusia 18 tahun ke atas, terutamanya melibatkan tarian etnik dan lagu asli di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pertandingan Nopeng 18 tahun ke bawah peringkat akhir di Dewan Suara Kuching. Dalam pertandingan tersebut, peserta kumpulan pewaris budaya Muhammad Alif Hamizan Ading berusia 14 tahun dan Muhammad Haikal Aiwani 13 tahun dinobatkan sebagai Johan dan berjaya menambat hati juri dengan merangkul hadiah kategori persembahan terbaik. Naib Johan pula dimenangi oleh peserta cilik Muhammad Danish Rikri berusia 7 tahun dan Muhammad Alip Rahman Saiful berusia 13 tahun dari kumpulan Sri Impian. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Sebat Lundu 2. Seorang wanita cedera parah setelah terlibat dalam kemalangan yang membabitkan 3 buah kenderaan di Jalan Batu Kawah awal pagi tadi. Kenyataan media daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak menyatakan pihaknya bergegas ke tempat kejadian setelah menerima panggilan daripada orang awam sekitar pukul 6.17 pagi. Setibanya di tempat kejadian, pihak bomba berjaya menstabilkan wanita berkenaan yang didapati dalam keadaan trauma dan parah sebelum menghantarnya serta 5 lagi mangsa yang lain ke Hospital Umum Sarawak untuk tindakan lanjut. Menurut bomba, kemalangan tersebut berpunca daripada seorang pemandu kereta lain yang gagal mengawal kenderaannya. Kemalangan itu juga dilaporkan turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk di kawasan berkenaan. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih, Damia. Sebelum ke berita seterusnya,